Okay, testing microphone, testing video. Okay, looks good, everything is fine. Okay, cikgu ada je ni. Hari ni hari Selasa, 1 hari bulan 6. Okay, 2021, 9:06 pagi. Okay, kita berada dalam fasa PKP 3.0 dan PDPR 3.0 total lockdown. Kan? Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, eloklah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Okay, Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi kelas tambahan pada cuti sekolah. Okay, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua student 5 Al-Farabi yang berada di atas talian sekarang, yang sanggup berjuang, berkorban. Okay, sedikit masa dalam peruntukan cuti itu untuk awak gunakan belajar sejarah. Terima kasihlah cikgu ucapkan. Okey, cikgu nak tanya kat sana, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Aziz, alhamdulillah. Kan mana tahu kan ada yang sakit rindu kat sekolah. Ada. Okay. Ke dah tak fikir pasal sekolah dah. Okey, macam ni student ya. Kita sembang-sembang dulu Hari ni santai je, cikgu tak nak tekan sangat Cikgu tak nak serius sangat sebab yalah situasi lockdown ni banyak benda yang pressure kan. Jadi cikgu nak pesan kepada kamu semua, sesungguhnya kamu berada dalam satu situasi yang sangat-sangat mencabar, lebih-lebih lagi anda sebagai calon SPM pada tahun ni. Jadi sebenarnya kalau beginilah keadaannya berterusan kan, anda kena standby bersedia SPM tahun depan macam pelajar SPM tahun 2020 kan, macam tu. Jadi awak kena bersedia. Okey, sebab kalau tak pulih juga makan masa rasanya kan. Rasanya bulan tak tahulah bila awak boleh kembali ke sekolah dengan COVID sekarang dah hampir 10,000. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua tentang peperiksaan. Peperiksaan dijangka ataupun kemungkinan besar akan diadakan pada 21, bermula 21 Jun 2021. Okey, ini bermakna kita ada lebih kurang 1, 2, 3 minggu lagi 3 minggu lagi sebelum kita peperiksaan termasuk minggu inilah kan. Hari ni 1 hari bulan Jadi awak ada 3 minggu lagi nak belajar. Jadi pelaksanaan peperiksaannya kemungkinan besar akan diadakan, yang pertama, kaedah pertama secara atas talian, kaedah kedua home open book test. Ada 2 kaedah. Cikgu tak tahulah macam mana pihak sekolah akan kendalikan, tapi yang pasti 2 kaedah ini mungkin salah satunya digunakan. Okay, jadi macam itulah. Kalau secara atas talian macam ni lah kan. Sekarang ni contohnya sejarah 2 jam pukul 9 sampai pukul 11. Okay, jadi depan cikgu semua online. Okay, jawab peperiksaan. Cikgu bagi soalan, soalan tak diberikan kepada anda, cikgu bagi soalan secara atas talian. Awak jawablah pada masa tempoh yang telah ditetapkan. Itu secara atas talian. Ya. Tak jawab kat sekolah. Okey, belum lagi. Cikgu tak habis cerita lagi. Belum habis cerita lagi. Okey, ni cerita sekarang ni Akif, cerita kita tak boleh bersemuka. Dengan keadaan statistik COVID yang semakin meningkat dari hari ke hari, kemungkinan kita dilanjutkan PDPR 3.0 ni
Kalau tak ikut perancangan asal, budak asrama kembali sekolah 13 hari bulan Jun. 14 tu dah belajar. Tapi kalau keadaannya berterusan, mungkin PDPR. Jadi kalau PDPR, peperiksaan tengah tahun akan diadakan secara atas talian. Tu pilihan pertama. Macam ni lah sekarang Google Meet. Okey, 2 jam. Okey, cikgu tunjukkan soalan. Cikgu baru buka soalan, awak tengok, awak jawab. Okey. Sekiranya keadaan pulih dan cikgu tak jangkakan dia pulih dengan secepat itu sebab banyak kes ni. Kes harian dah tinggi. Kes terkumpul belum lagi dipulihkan. Kan? Jadi kalau kembali bersemuka, secara teorinya kita jawablah secara bersemuka di sekolah. Okey, kembali kepada secara atas talian tadi kan. Okey, selain daripada atas talian, pilihan kedua yang boleh buat ialah secara home open book test seperti mana yang anda buat masa ujian satu yang lalu. Okey, yang mana skor powerful punya. Okey, macam itulah. Tapi tak apalah, apa-apa kaedah pun yang penting peperiksaan itu tetap akan dilaksanakan. Jadi bersedialah cikgu akan bagilah apa topik-topik fokus untuk peperiksaan pertengahan tahun, terutama ketah 2 lah. Okey, ketah 2. Alright, baik. Tanpa buang masa, kita teruskan pada pelajaran Dan respon dengan cikgu, pada cikgu, nampak tak skrin yang cikgu kongsikan? Buku teks ni. Nampak cikgu? Alright. Nampak. Alhamdulillah. Kalau tak silap cikgu, ni last, betul tak? Last kita berhenti topik kan? Kalau tak silap cikgu, betul tak? Tak boleh nak respon dah. Kalau tak silap cikgu, berdasarkan YouTube, rakaman pengajaran dalam YouTube, ni yang last sekali. Betul Lepas tu kita cikgu bagi soalan. Betul tak respon? Betul cikgu. Okay. Betul. Alright. Okay, baik hari ni kita sambung pelajaran tu lah. Okey, imbas kembali kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey, ada 4 kebebasan asasi pada setiap warga negara Malaysia. Yang pertama, kebebasan diri, kebebasan beragama. Yang kedua, yang ketiga, hak berkenaan dengan pendidikan. Dan yang keempat ialah kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Namun begitu, kebebasan asasi yang kita dapat ini bukan bersifat mutlak tetapi mengikut Perlembagaan Persekutuan. Okey. Sekiranya warga negara atau individu itu melanggar kebebasan diri, okey, kebebasan diri dan mengancam kebebasan asasi orang lain, okey, jadi boleh dikenakan tindakan undang-undang. Macam itulah jadi ini last kita belajar dalam pelajaran yang lalu. Okey, baik. Kita sambung. Yang ini, pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Okey, bolehlah buka buku teks muka surat berapa tu? Buku teks muka surat 52. Okey. Baik pelajar-pelajar sekalian Okey. Negara kita mengamalkan pengasingan kuasa dalam pemerintahannya. Okey, jadi kita amalkan pengasingan tersebut sejak negara kita mencapai kemerdekaan lagi sampailah hari ini kan. Jadi kuasa pemerintahan negara kita dibahagikan kepada 3 badan. Yang pertama, Badan Perundangan, bahasa Inggerisnya Legislatif. Yang kedua, Badan Pelaksana, bahasa Inggerisnya Executive. Dan yang ketiga adalah Badan Kehakiman, Judiciary. Yang di Pertuan Agong pula mengetuai ketiga-tiga badan ini. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di bawah. Bolehlah highlightkan isi-isi penting seperti yang cikgu tunjukkan. Okey, kita tengok carta di bawah. Okey, inilah dia 3 badan yang kuasanya terasing, dibahagikan. Dan setiap badan tidak boleh mencampuri kuasa badan yang lain. Itulah maksudnya pengasingan kuasa. Baik. Cikgu lupa nak beritahu. Okey. Jadi apakah misi? Kita tengok balik kriteria kejayaan misi pelajaran kita pagi ini. Kita tengok, kita patah balik ke atas. Okey. Kita kena lihat misi pelajaran kita hari ni. Ni dia.
tidak menjelaskan, kita berada di yang ketiga pelajar-pelajar, menjelaskan kepentingan pengasingan kuasa dalam perlembagaan. Kita boleh menjelaskan kepentingan tersebut. Okey, baik, jom, ini misi kita untuk pengasingan kuasa. Alright, jom. Baik, di bawah Badan Perundangan ada satu institusi yang dinamakan sebagai Parlimen. Okey, dan di Parlimen tu sendiri terdiri daripada dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ahli Dewan Rakyat merupakan ahli yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okey, wakil rakyat. Ahli Dewan Rakyat ni wakil rakyat lah. Okey. Dan ahli Dewan Negara ini pula dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey. Manakala untuk badan eksekutif atau badan pelaksana diketuai oleh Perdana Menteri. Okey, dibantu oleh barisan menteri-menterinya yang dikenali sebagai jemaah menteri ataupun dalam perkataan lain kabinet. Boleh buat catatan. Dan di bawah menteri itu ada kementerian-kementerian di bawah tanggungjawabnya. Contoh, Kementerian Kesihatan. Siapa menterinya? Dr. Adam Baber. Kementerian Pendidikan, menterinya ialah Tan Sri Dr. Jidin. Begitulah. Okey, ketua bagi badan eksekutif Perdana Menteri. Baik. Yang ketiga adalah Badan Kehakiman, yang mana ketuanya ialah Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara ini dilantik oleh Yang Tuan Agong. Dan terdapat struktur mahkamah di bawah Badan Kehakiman, iaitu Mahkamah Atasan dan juga Mahkamah Bawahan. Okey. Jadi begitulah pelajar-pelajar pengasingan kuasa dalam sistem pemerintahan negara kita. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Okey, kita akan belajar satu persatu dengan lebih terperinci. Okey, kuasa Badan Perundangan, kuasa Badan Eksekutif dan kuasa Badan Kehakiman. Okay, setiap badan ini ada kuasa masing-masing yang tersendiri dan tidak boleh mencampuri kuasa badan-badan yang lain untuk mengelakkan salah guna kuasa. Okey, baik. Tengok kita lihat Badan Perundangan. Okey, standby dengan pen warna masing-masing atau highlighter pen. Kita santai-santai je ini. Kalau ada soalan boleh mencelah. Okey. Baik, Badan Perundangan. Fungsinya adalah menggubal undang-undang. Okay. Di peringkat persekutuan, Badan Perundangan kita ialah Parlimen. Peringkat persekutuan, Badan Perundangan kita ialah Parlimen. Manakala peringkat kerajaan negeri ialah DUN, Dewan Undangan Negeri. Highlight kan. Jadi itu sebabnya dalam pilihan raya, rakyat akan memilih dua wakil rakyat. Okey, yang pertama peringkat Parlimen, wakil rakyat peringkat Parlimen, iaitu untuk Dewan Rakyat. Manakala yang kedua adalah untuk peringkat negeri, iaitu untuk Dewan Undangan Negeri masing-masing. Baik, kita lihat apa itu Parlimen. Parlimen ialah badan perundangan tertinggi Malaysia. Okey, Parlimen itu sendiri terdiri daripada 3 komponen. Yang Tuan Agong sebagai ketua, kemudian di bawahnya ialah Dewan Rakyat dan Dewan Negara, seperti yang ditunjukkan carta yang lalu, yang sebelum ni. Carta tadi kan. Okey, jadi Parlimen lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih dalam pilihan raya. So, wakil rakyat tu, nama pun wakil rakyat tu menyampaikan suara-suara rakyat. Tidak puas hati rakyat, cadangan-cadangan rakyat ke peringkat lebih tinggi, iaitu Dewan Rakyat, untuk dibuat cadangan, untuk dibuat usul, untuk dibuat perbahasan. Okey, kuasa Parlimen adalah menggubal undang-undang. Okey, ataupun membuat pindaan undang-undang. Gubal, pinda, menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baru. Inilah pelajar-pelajar kuasa Badan Perundangan yang mana kuasa tersebut dijalankan oleh institusi Parlimen. Okey, faham tak situ? Okey, setakat ni okey? Student okey?
Okey tak? Ya. Alright, okey je kan? Senang je sebenarnya, cikgu cuba mudahkan kan. Benda dah ada depan mata kan, buku teks dah ada, kita kena tahu kena pasti yang mana isi penting je kan. Nota tak payahlah, nota ada dah dalam Telegram, tengok je. Okey. Baik. Okey, yang ni kita cikgu ulang balik Apa kuasa Badan Perundangan? Menggubal undang-undang 1, meminda undang-undang 2, menyemak dasar kerajaan 3, meluluskan perbelanjaan kerajaan 4 dan meluluskan sistem cukai yang baru 5. Settle kat situ kan. Buat sikit catatan pada mana-mana ruang kosong. Okay. Alright, settle dah. Kita tengok yang seterusnya ada infografik. Lagi faham lah kita kan. Okey, inilah dia institusi parlimen. Kalau tak silap cikgu di mana parlimen ni? Jalan Duta ke Siapa tahu? Parlimen ni. Cikgu tak ingat dah. Jalan apa di Kuala Lumpur. Cikgu lupa dah. Lalu dia pergi. Tapi dah lockdown ni tak ingat dah jalan mana ke? Jalan Duta ke? Cikgu tak ingat dah. Baik. Jadi di sini dalam parlimen ni ada dua dewan, Dewan Negara atau Senat, dipanggil Senat, dan Dewan Rakyat atau Perwakilan. Dewan Negara kat sini lokasinya. Dewan Rakyat kat sini. Jadi dia bermula dengan Dewan Rakyat. Ahli ni dipilih oleh Pilihan Raya. Okey, Dewan Rakyat menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat lah, gubal. Kemudian undang-undang tersebut akan naik ke atas Dewan Negara, akan diteliti oleh Dewan Negara. Okay, selepas diteliti, dibahaskan pula, akan diserahkan pada Yang Tuan Agung untuk diperkenankan. Begitulah proses proses undang-undang. Sesuatu undang-undang tu diwartakan, dia mesti melalui yang pertama usul atau cadangan daripada perwakilan. Kemudian dibahaskan, lulus undang-undang tu peringkat Dewan Rakyat, barulah dia naik diserahkan kepada Dewan Negara untuk dibahaskan sekali lagi. Okey, baik. Okey, itulah dia Dewan Parlimen atau Parlimen di bawah Badan Perundangan. Kita lihat di peringkat negeri, di peringkat negeri. Negeri-negeri Melayu dan juga Pulau Pinang, Pulau Pinang dan Melaka. Okey. Dewan Undangan Negeri terdapat di setiap negeri kecuali Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Okey. Wilayah tersebut hanya mempunyai ahli parlimen sahaja. Dia tak ada DUN sebab itu bukan negeri. Statusnya ialah wilayah persekutuan. Okey, negeri-negeri lain adanya DUN. Okey. Baik, bagi negeri-negeri yang ada sultan atau raja selaku ketua negeri. Yang tak ada sultan, yang di-Pertuan Negeri sebagai ketua negeri. Ada speaker dewan dan ada ahli Dewan Undangan Negeri. Ada speaker dewan, speaker macam pengerusi lah. Bukan speaker tu alat bantu suara tu kan. Speaker ni macam pengerusi, okey. Dan ahli Dewan Undangan Negeri ni, ADUN ni dipilih melalui pilihan raya. DUN fungsinya sama dengan parlimen, okey, ataupun Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Cumanya untuk peringkat negeri, undang-undang di peringkat negeri. Undang-undang di peringkat negeri dinamakan sebagai enactment. Buat catatan. Undang-undang yang diluluskan, yang diwartakan di peringkat negeri dinamakan sebagai enactment. Manakala undang-undang yang diluluskan peringkat parlimen dinamakan sebagai akta dadah berbahaya, okey, akta kongsi gelap dan lain-lain lagi. Macam tu. Okey, itu berkenaan dengan Badan Perundangan. Ada sebarang soalan? Buka soalan atau kemusykilan tentang Badan Perundangan? Silakan. Cikgu ulang balik yang enactment dengan apa tadi? Okey, boleh. Undang-undang yang diwartakan, yang diluluskan di peringkat DUN, Dewan Undangan Negeri, dinamakan sebagai enactment. E-N-A-K-M-E-N, enactment. Manakala undang-undang yang diluluskan dan diwartakan di peringkat parlimen namanya akta. Okey, akta lah.
Contoh akta pendidikan, akta rahsia rasmi negara, akta kesihatan, akta pengangkutan jalan. Itu semua undang-undang yang itu digubal di parlimen. Manakala enactment seperti enactment jenayah syariah, undang-undang tempatan, kanun apa nama, enactment bukan kanun. Enactment adalah undang-undang yang digubal di peringkat negeri. Gitulah enactment Okey. Baik. Ada lagi nak tanya tentang badan perundangan, silakan buka soalan atau kemuskilan. Ada? Ada tak? Okey, kalau tak ada, okey, kita teruskan ke badan seterusnya. Baik, jom, let's go. Badan kedua adalah badan eksekutif ataupun pelaksana. Okey. Tadi kita belajar badan perundangan yang mana fungsinya ialah menggubal undang-undang. Badan eksekutif pula melaksanakan undang-undang tersebut. Nama pun badan pelaksana atau dalam bahasa Inggerisnya eksekutif. Okey, ikutlah awak nak tulis yang mana dalam peperiksaan. Ikut kefahaman, mana senang nak tulis, pelaksana ke eksekutif atau yang mana ingat. Ikutlah dua-dua betul. Okey, baik. Jadi badan pemerintah macam biasa betul sama dengan badan perundangan. Okey. Badan eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa pelaksana. Mengikut Perlembagaan Persekutuan seperti yang Cikgu cakap tadi, melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. Okey. Di peringkat kerajaan persekutuan, badan eksekutif ni ialah Jemaah Menteri. Inilah yang melaksanakan dasar undang-undang negara yang telah diwartakan. Jadi Jemaah Menteri ni diketuai oleh Perdana Menteri. Macam tu. Okey. Di peringkat negeri pula, dikenali dengan nama Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey, Baik, kita lihat Jemaah Menteri ataupun Kabinet. Okey, Jemaah Menteri ni ada Perdana Menteri sebagai ketua dan menteri-menteri seperti Menteri Kewangan, Pendidikan dan Kesihatan serta lain-lain. Tugas utama Jemaah Menteri adalah menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Okey, baik. Cikgu bagi anda faham, maksudnya ialah selepas badan perundangan meluluskan undang-undang, yang melaksanakan ialah badan eksekutif. Berdasarkan undang-undang yang diluluskan tadi, Jemaah Menteri akan buat dasar negara. Berdasar negara ataupun polisi mengikut undang-undang. Mesti ikut undang-undang, jangan bercanggah. Dan selepas itu melaksanakan pembangunan di peringkat ekonomi dan juga sosial. Contoh pendidikan, contoh kesihatan, contoh kewangan. Begitulah. Baik, itu tugas utama Jemaah Menteri. Perdana Menteri sebagai bos, memimpin kerajaan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Baik, menteri pula bos bagi menteri kementerian-kementerian, melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Okey. Contoh dasar kerajaan dan contohlah apa itu dasar kerajaan? Dia polisi sebenarnya. Contohnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan contoh dasar kerajaan 60% graduan yang akan dilahirkan di peringkat pengajian tinggi adalah daripada lulusan STEM. Itu dasar kerajaan. Lulusan sains, teknologi, engineering, maths. Baki 40% lulusan lain, jurusan lain. Itu dasar kerajaan 60-40. Banyak lagi lah dasar kerajaan dalam kesihatan. Dalam kesihatan antara dasarnya lah kesihatan untuk semua. Contoh dalam pandemik COVID-19 ni, dasar-dasarnya pun ada yang sudah berubah. Okey. Baik. Anggota Jemaah Menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif. Kolektif ni menyeluruh kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Dia mesti pertahankan.
Okey, sebab keputusan tu sudah sebulat suara. Okey, sebab jemaah menteri ni dilantik di kalangan parti yang menang dalam pilihan raya kan. Jadi mestilah beliau mempertahankan keputusan yang dibuat oleh jemaah menteri. Sekiranya menteri itu tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, boleh meletakkan jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Okey, begitulah. Okey, itu untuk badan eksekutif peringkat parlimen. Peringkat parlimen pula. Peringkat badan perundangan lah. Okey. Alright. Baik. Kita lihat di peringkat negeri pula macam mana. Peringkat negeri kuasanya terletak pada sultan atau raja atau yang di-pertua negeri. Okay? Bagi negeri yang tak ada raja, yang di-pertua negeri lah. Baik. Bagi kuasa eksekutif bagi negeri ni dikenali dengan nama Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco. Di Sarawak dan Sabah dikenali dengan nama Kabinet Negeri. Pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar ataupun Perdana Menteri. Okey. Baik. Untuk pengetahuan anda, di Kelantan pada abad ke-19 sudah ada sistem jemaah menteri. Sebenarnya ada 8. Cuba tengok di bawah. Penasihat Raja, Menteri Istana, Keadilan dan Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Luar, Perbendaharaan, Peperangan, Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri. Pengimarahan ni maksudnya pembangunan. Okay? Pembangunan negeri. Okey, settle. Okey, settle untuk badan eksekutif. Buka soalan ada nak tanya badan eksekutif? Ada nak tanya, silakan respon. Ada nak tanya? Okey tak setakat ni? Okey. Okey, highlightkanlah isi-isi penting. Kalau ada nak tanya, tanya. Jangan malu-malu, jangan segan. Alright. Baik, kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan badan kehakiman. Okey, ini badan kehakiman. Baik, badan kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan, melaksanakan, mempertahankan. 3 kata kunci. Mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang, mempertahankan perlembagaan persekutuan. Begitu. Okey. Sekiranya berlaku pertikaian antara badan perundangan dengan badan eksekutif, badan kehakiman akan bertindak untuk menyelesaikan konflik ataupun kekeliruan tersebut. Okey. Ketuanya ialah Ketua Hakim Negara. Okey, kuasa badan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah. Jadi hakim dilantik mestilah bebas daripada pengaruh parti kerajaan ataupun pembangkang. Okey. Baik. Jadi supaya memastikan keadilan di negara kita dapat ditegakkan. Itu sebabnya hakim mesti bebas dari mana-mana pengaruh. Baik. Jadi peranan badan kehakiman ni adalah mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat maupun dengan sesama rakyat dengan rakyat. Okey. Dan selain daripada itu, seperti yang cikgu cakap tadi, menyelesaikan konflik kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Konflik kerajaan negeri dalam kerajaan persekutuan. Malah konflik di kalangan kerajaan persekutuan pun dalam kerajaan persekutuan sendiri, hakim akan selesaikan. Contoh cikgu cakap tadi, konflik antara badan pelaksana dengan badan perundangan. Dia tak sama kan? Jadi hakim lah, badan kehakiman lah akan selesaikannya. Okey, jadi kita tengok struktur mahkamah. Struktur mahkamah, lebih jelas kita tengok dia punya infografik di sini. Mahkamah di negara kita terdiri daripada 2 bahagian, iaitu mahkamah atasan dan mahkamah bawahan. Mahkamah atasan ada 3, mahkamah persekutuan terletak yang paling tinggi sekali, diikuti mahkamah rayuan, diikuti Mahkamah Tinggi Malaya, Sarawak dan Sabah. Manakala untuk mahkamah bawahan terdiri daripada mahkamah session dan yang mahkamah paling rendah magistrat. Ini mahkamah peringkat persekutuan. Manakala mahkamah di peringkat negeri ada dikenali dengan nama Mahkamah Syariah, dan mahkamah anak negeri untuk Sarawak dan Sabah. Begitulah pelajar-pelajar sekalian. Badan kehakiman.
hakim bebas daripada pengaruh politik. Ini cikgu cakap tadi lah. Okey. Tak perlulah cikgu ulang balik Baik, ada nak tanya? Untuk badan kehakiman. Silakan. Ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada? Oh, betul ke? Tak ada ni. Ni nak kata topik ni berat tak berat tapi menarik juga kan. Dia berkaitan dengan pengetahuan amnya sebenarnya. Tetapi dia dijadikan sebagai bahagian sejarah, okey, pentadbiran negara. Kan? Jadi tak ada soalan, betul ke? Akid ke ada soalan? Siapa-siapa ada soalan silakan. Kalau ada. Tak ada Cikgu pengimarahan tu apa? Oh, pengimarahan cikgu dah cakap tadi. Pengimarahan ni bermaksud pembangunan, membangunkan, memajukan. Membangunkan boleh, memajukan boleh, kemajuan. Bahasa Arab ni. Siapa belajar bahasa Arab tahulah. Okey. Baik. Contoh, mengimarahkan masjid. Maksudnya memajukan masjid, membangunkan masjid. Okey. Alright, lagi student ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada dah Okey. Baik, harap faham Simple je ni sebenarnya. Cikgu dah mudahkan. InsyaAllah boleh. Baik. Okey, sebelum tu kita tag 3 kejap Okey, cikgu akan kongsikan satu link. Link ni akan terus ke Shopee masing-masing. Okey, aplikasi Shopee. Yang mana link ni akan terus kepada buku-buku kerja. Cikgu tengok buku kerja. Siapa nak lah, siapa nak tapi cikgu sarankan tingkatan 5AF dapatkan buku kerja ni. Okey, ataupun modul ni. Okey. Jadi boleh belilah di Shopee Boleh beli di Shopee sebab apa? Cikgu khawatir apabila kita situasi sekarang ni, kita PDPR, okey. Kita tahu bahawa penyampaian dalam PDPR ataupun peratus kefahaman PDPR tidak sama dengan bersemuka. Tak sama. Tak sama. Sebenarnya lebih efektif belajar adalah bersemuka. Efektif dekat situ, depan-depan. PDPR ni walaupun secanggih mana pun teknologi maklumat sebenarnya masih lagi belum sempurna. Okey, tengoklah dalam kelas kita masa sebelum cuti ni kan, ada yang tak datang, ada yang tak siap kerja kan. Gitu. Okey. Baik. Okey, nanti cikgu sendkan link Shopee tu, nanti awak boleh belilah buku tu supaya bila kita lama cuti PDPR ni, bila kita lama PKP ni kan, okey, kita boleh buat ulang kaji lah berdasarkan modul tersebut Okey. Baik, kita lihat Okey, pengasingan kuasa dalam pemerintahan negara penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama. Okey, dapat membentuk konsep semak dan imbang dalam pemerintahan supaya kuasa pemerintahan tidak dikuasai oleh seseorang atau sesebuah institusi. Begitulah. Okey, sebab dia buat pengasingan kuasa supaya ada konsep semak dan imbang. Okey, setiap badan ada kuasanya tersendiri. Tak boleh masuk campur kuasa badan yang lain. Okey, sekiranya berlaku pertikaian, okey, badan kehakiman akan bertindak sebagai penyelesaian. Manakala Yang Tuan Agong, yang ketua bagi ketiga-tiga badan ni, bertindak sebagai kuasa pengimbang kerana Yang Tuan Agong ni berkecuali dalam hal ehwal politik, ekonomi dan dasar negara. Baginda tidak terlibat secara langsung. Sekiranya berlaku pertikaian, Yang Tuan Agong boleh redakan, Yang Tuan Agong boleh nasihatkan dan baginda boleh buat teguran dengan berhemah dan bijaksana. Okey. Baik, itu berkaitan dengan kuasa, pengasingan kuasa. Okey, settle lah topik 3.4. Amalan demokrasi, okey, dan pengasingan kuasa. Betul ke 3.4 ni? Rasa betul dah tu. Raja berpelambagan dan amalan demokrasi kalau tak silap.
Betul lah tu 3.4. Yes, amalan demokrasi dan pengesahan kuasa. Okey. Baik. Ada nak tanya? Bermula dengan amalan pilihan raya sampailah pengasingan kuasa itu tadi. Okey, sebelum kita masuk subtopik yang baru. Ada yang tanya? Okey, tak ada lah tu. Okey, baik. Kita teruskan dengan keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, pelajar-pelajar boleh teruskan lagi tak? Boleh tak ni? Boleh gitu. Boleh. Relax lah. Relax. Awak relax. Steady. Tak apa. Nak buat kopi ke benda kan? Boleh. Sambil-sambil minum kopi. Sambil-sambil makan cekodok. Sambil-sambil makan kacang botak, popcorn macam tengok wayang. Boleh. Santai-santai je. Jangan stres-stres. Okey. Jangan stres. Kita santai-santai. Lagipun cuti sekolah kan. Jadi dalam keadaan selesa awak sendirilah. Okey. Ikut awak lah macam mana pun. Alright. Baik, ada yang tak mandi lagi. Ikutlah. Okey, terpulang lah. Ada yang yalah baru bangun tidur, ada atas katil lagi. Okey. Sambil-sambil dengar pengajaran cikgu. Ikutlah. Ikut gaya masing-masing. Santai je. Yang penting dapat insya-Allah. Okey. Baik. 3.5. Okey. Kita akan belajar tentang keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Apa yang unik dia? Jadi misi pelajaran untuk topik ini ialah pelajar dapat membuktikan keunikan tersebut. Okey, baik. Okey, keunikan amalan demokrasi berparlimen dapat dilihat dari segi aspek gabungan unsur tradisional dan moden. Ni unik yang pertama. Unik yang kedua, terdapatnya mekanisme semak dan imbang. Unik yang ketiga, kuasa budi bicara raja. Dan unik yang keempat, adanya kerjasama politik. Keempat keunikan. Jadi pelajar huraikanlah keunikan tersebut. Baik, kita lihat. Yang ni kita dah belajar sebenarnya. Ciri-ciri tradisional dan ciri-ciri moden dalam pentadbiran. Terdapat 4 ciri tradisional dan 3 ciri moden. Ulang kaji balik. Tradisional yang pertama pemerintahan beraja. Okey, pemerintahan beraja. Yang kedua agama Islam, bahasa Melayu. Yang ketiga 4 hak istimewa orang Melayu dan kaum-kaum lain. Kepentingan kaum lain. Baik, untuk moden pula kita ada amalan demokrasi berparlimen, kita ada kewarganegaraan, kita ada negara ataupun kerajaan persekutuan. Ingat kembalilah pelajaran yang lalu. Okey, highlightkan di situ. Kedudukan raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Turun-temurun lagi lah. Bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka sampailah hari ni. Kita ambil, kita wariskan. Kita guna pakai dalam pemerintahan. Kemudian unsur moden pula kita ambil berdasarkan demokrasi berparlimen mengikut model ataupun acuan bukan acuan, model saja. Model Westminster England dan mengikut acuan kita sendiri. Kita ubah soal mengikut acuan budaya, acuan demografi, acuan kependudukan, acuan suasana environment persekitaran Malaysia ini yang masyarakatnya majmuk. Model Westminster England. Okey, baik. Jadi dengan adanya kombinasi, kita tak ambil satu saja. Kita combine raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen supaya boleh imbang antara kedua-duanya. Okey, sebab apa? Hikmahnya ataupun kepentingannya sebab negara kita ni masyarakatnya majmuk. Majoriti Melayu. Kemudian kita ada masyarakat bangsa-bangsa lain. Jadi memang sesuai lah kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, itu dia isi penting untuk keunikan yang pertama. Baik, kita tengok keunikan yang kedua. Okey, mekanisme check and balance dalam pentadbiran atau semak dan imbang. Okey. Baik, raja ni sama ada di peringkat persekutuan namanya Yang Tuan Agong. Peringkat negeri, sultan atau raja negeri. Raja ni dia berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Maksud berkecuali di sini ialah tidak terlibat secara langsung. Okey.
Malah baginda bertindak sebagai memantau situasi politik, ekonomi dan dasar negara. Okey, baginda boleh menegur mana-mana pihak, mana-mana individu sekiranya pada hemah ataupun budi bicara baginda bercanggah ataupun menggugat ketenteraman awam ataupun rakyat tertindas, baginda akan tegur. Sebab baginda ni berkecuali. Okey. Jadi kuasa pengimbang pada raja ni boleh meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian parti politik, pelbagai ideologi dan perselisihan antara kaum. Sebagai contoh, peralihan kuasa kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Ingat balik, negara kita pernah tergantung pentadbirannya kerana Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan automatik semua menteri di bawahnya terbatal. Maka di situ cabaran pada negara kita adalah untuk restore balik kepimpinan utama dalam pentadbiran. Di situlah kuasa pengimbang raja diperlukan supaya dapat meredakan konflik parti politik ini kan. Okey, dari segi perselisihan kaum, ingat kembali, konflik di Kuil tu, di USJ di Subang Jaya tu kan, yang mana seorang pegawai bomba kita terkorban. So, kat situ juga adanya situasi kecil, rusuhan, perselisihan antara kaum orang Melayu dengan India bergaduh. Di sini raja tegur, raja tegur yang tak tegur. Okey, jangan cuba mengapi-apikan perkauman. Raja tegur kata biar pihak berkuasa menyiasat. Raja tegur, ingat, cikgu ingat lagi. Baik. Okey, selain pada itu, semak dan imbang juga kita dapat lihat pada pengasingan kuasa itu sendiri, yang mana 3 badan ni, kuasa kerajaan Malaysia dipecah pada 3 cabang. Badan perundangan, eksekutif dan kehakiman. Setiap satu badan ini ada kuasanya masing-masing yang tersendiri dan tidak boleh mencampuri kuasa orang lain. Badan tersebut hanya berkuasa mengikut garis panduannya sahaja. Tak boleh melangkaui kuasa badan yang lain. Okey. Sekiranya badan perundangan, badan perundangan dan badan eksekutif ada pertikaian, badan kehakimanlah bertindak sebagai penyelesaian. Okey, sebab apa? Badan perundangan fungsinya mengubah undang-undang. Itu saja. Fungsi gubal undang-undang, pinda undang-undang. Okey, meluluskan perbelanjaan, bajet negara, belanjawan negara dan meluluskan cukai baru. Jadi kalau fungsi 4 ni, berlaku percanggahan dengan badan pelaksana, maka badan kehakiman akan menyelesaikannya. Alright. Okey, itu adalah ciri yang keunikan yang kedua. Kita tengok keunikan yang ketiga. Okey. Kuasa budi bicara raja. Okey. Baik, kuasa budi bicara ialah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Ini maksudnya budi bicara. Okey, maksudnya baginda boleh membuat keputusan tanpa mendengar nasihat mana-mana pihak. Okey, sebagai contoh, melantik Perdana Menteri. Okey, jadi baginda akan panggil ahli-ahli Dewan Rakyat. Okey, tak kisahlah berapa banyak baginda nak panggil. Okey, dan mendengar pandangan sama ada ahli Dewan Rakyat tu terdiri daripada kerajaan ataupun terdiri daripada pembangkang. Panggil ahli parlimen, panggil, ataupun ahli parlimen ni ahli Dewan Rakyat lah, perwakilan, panggil. Okey, untuk dapatkan gambaran siapa bakal Perdana Menteri. Begitu juga dengan ketua kerajaan negeri. Okey. Untuk kerajaan negeri pula yang berkuasa kuasa budi bicara raja jatuh pada raja atau sultan negeri itu sendiri. Kalau peringkat persekutuan tadi yang Tuan Agung lah kan. Okey. Jadi untuk peringkat negeri, melantik menteri besar adalah sultan dan raja. Okey, atau yang di-Pertuan Negeri.
Baik, selain daripada itu, kuasa budi bicara raja ialah tidak memperkenankan permintaan membubarkan parlimen. Contoh, ada pihak contoh ahli parlimen tu atau perwakilan tu memohon kepada Yang Tuan Agong untuk bubarkan parlimen. Yang Tuan Agong boleh kata no way. Kan? Okey. Samalah di peringkat negeri, raja yang di betul negeri tidak memperkenankan permintaan membubarkan DUN. Kalau ada pihak nak bubarkan jadi tak boleh raja dan yang di negeri boleh tidak memperkenankan. Begitulah keunikan yang ketiga. Yang keempat, kerjasama politik. Baik, highlightkan Suti cikgu buat. Ciri-ciri untuk kerjasama politiknya ialah tolak ansur, perundingan, pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Inilah perkongsian kuasa antara kaum. Melayu, Cina, India dan bangsa-bangsa lain menyertai parti politik mereka sendiri. Dan parti politik ini kadang-kadang ada yang bergabung membentuk parti yang lebih besar seperti Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Parti Perikatan dan bertanding dalam pilihan raya. Bila menang pilihan raya, so ahli-ahli dalam parti ini akan dilantik sebagai ahli Dewan Rakyat. Dan dapatlah jawatan menteri-menteri. Itulah pengasingan kuasa di kalangan kaum. Baik. Kalau ikut sejarah, sejak pilihan raya 1955, Parti Perikatan banyak yang menang dalam pilihan raya. Parti Perikatan ni kemudian namanya sebagai Barisan Nasional. Menang 13 kali pilihan raya umum sebelum Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan pada pilihan raya ke-14 2018. Okey student, begitulah dia. Tentang tentang keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita ada 4. Setakat ni ada soalan tentang topik ini, keunikan tersebut. Ada soalan tak atau ada yang tak faham? Silakan cikgu buka pada soalan. Silakan. Sila. Cikgu contohlah kan yang tema dan imbang ni dia ada macam tertinggal sesuatu akan ada kesan ke? Apa maksud tertinggal sesuatu tu Aida? Maksudnya macam terlepas pandang gitu. Okey. Baiklah, semak dan imbang ni. Yang semak dan imbang ni terlepas pandang, Semak dan imbang ni yang pertama raja itu sendiri. Fahamkan dulu raja itu sendiri ya. Raja itu sendiri semak dan imbang. Raja itu sebagai Tuan Agong lah di peringkat persekutuan. Dia akan semak dan imbang. Kemudian yang kedua semak dan imbang itulah badan perundangan itu sendiri. Badan itu sendiri. Badan ataupun badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. 3 badan ni. Yang semak dan imbang. Setiap satu akan memastikan supaya tidak ada yang salah guna kuasa. Dan yang ketiga semak dan imbang tadi badan perundangan. Apabila berlakunya situasi percanggahan, pertikaian antara badan perundangan dan badan pelaksana. Itu satu, fahamkan situ dulu. Jawapan soalan Aida tadi tertinggal. Tertinggal. Baik. Itu sebabnya kita ada badan kehakiman. Aida. Baik, katakanlah semak dan imbang katakanlah badan eksekutif melaksanakan membuat dasar dan dasar itu bercanggah dengan undang-undang yang digubal oleh badan perundangan, bercanggah. Tetapi badan eksekutif nak juga jalankan dasar itu. Badan perundangan kata mana boleh, ni bercanggah kan. Jadi mungkin ada terlepas pandang kat situ kan. Jadi badan kehakiman lah yang akan selesaikannya. Terlepas pandang cikgu tak pastilah kalau jawapan tu macam mana terlepas pandang tu. Tetapi semua keputusan sebelum kita buat badan-badan kuasa ni, kuasa-kuasa pemerintahan ni mesti dijalankan dengan teliti sekali.
Sebab dengan teliti sekali. Badan kehakiman lah yang check. Okey, contoh dari segi perundangan tu badan kehakiman nak check. Okey. Kalau miss tu tak tahu miss macam mana. Ida miss macam mana tu Ida? Ida? Semak dan imbang dia miss. Dia semak dan imbang ni bila berlaku pertikaian. Pertikaian antara contoh antara parti politik yang pelbagai ideologi. Kan parti politik di negara kita ni untuk pengetahuan semua dia berdasarkan perkauman. Melayu UMNO, okey, Cina MCA, India MIC. Kemudian ada lagi parti politik yang lain yang berasaskan perkauman seperti Bersatu, seperti DAP, okay, dan lain-lain. Ada juga parti politik yang berdasarkan konsep one for all, ada juga. Jadi ada parti politik ini dia berlaku pertikaian antara satu sama lain. Jadi raja sendiri bertindak sebagai kuasa pengimbang, semak dan imbang. Itulah semak dan imbang supaya tidak berlaku salah guna kuasa. Dan untuk jawab soalan Eda tadi, kalau ada miss, ada tertinggal miss, maka jawapannya ialah habislah negara kita dah. Eda, itu jawapan cikgu. Kalau berlaku miss, habislah negara kita. Okey, raja pun buat miss kan, tak ada orang perasan, habislah. Kan? Betul tak Eda? Betul. Itu pandangan cikgu lah. Kalau contoh miss, tak ada orang perasan, habislah. Mesti sebab selalunya semak dan imbang ni mesti berkenaan isu-isu yang besar, isu-isu yang sensitif. Jadi selalu isu besar dan sensitif ni takkan raja tak sedar. Dia mesti sedar isu sensitif dan ni kan. Dia takkan miss. Okay? Kalau miss, bahaya kepada negara. Itu cikgu nak cakap. Kalau miss, bahaya pada negara. Okey, sebagai contoh, katakan badan perundangan, kita tahu badan perundangan ni kuasanya ialah menggubal undang-undang. Ada cadangan daripada ahli Dewan Rakyat untuk ubah atau pindah hak istimewa orang Melayu. Nampak? Bila ada cadangan di situ, mesti ada pertikaian. Kecoh Dewan Rakyat tu. Sebab ini berkaitan dengan isu sensitif. Jadi raja akan tengok, raja akan terus tegur. Itu sebabnya perkara-perkara dalam perlembagaan ada sebahagiannya memang kita tidak boleh berbicara ataupun mempertikaikan secara terbuka, tak boleh. Dia ada salurannya yang khas. Contohnya agama Islam, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu. Ni tiga ni yang penting ni, agama Islam dan juga kewarganegaraan, hak istimewa tu. Agama Islam, bahasa Melayu dan hak istimewa. Tiga ni tak boleh dipertikaikan. Tak boleh dipertikaikan. Jadi kalaulah ada miss sana sini, susahlah pada negara. Jadi mesti ada yang tu namanya, insya-Allah lah tak berlaku miss. Kalau berlaku miss memang susah sebab namanya semak dan imbang. Semak mesti check and balance. Miss. Contoh, saya bagi contoh. Pernah satu ketika dalam contoh mahkamah. Mahkamah ni di peringkat mahkamah keluar ni. Di peringkat mahkamah tu mahkamah ni kan. Di peringkat mahkamah ada pihak yang tidak berpuas hati. Dia buat rayuan di peringkat mahkamah. Mahkamah. Dan rayuannya diluluskan, so dia bebas. Mahkamah tinggi failkan kepada Mahkamah Persekutuan pula. Supaya disabitkan semula. Mahkamah Persekutuan kata, tindakan Mahkamah Rayuan untuk membebaskan tertuduh adalah bercanggah. So, nampak tak? So, dekat situlah ada sistem semak dan imbang. Badan perundangan itu sendiri. Dia semak dan imbang. Begitulah maksud dulu. Supaya tidak ada miss mana-mana. Kalau ada miss, memang bahayalah Aida. Pada kesejahteraan negara dan kemakmuran negara. Kalau ada miss, memang sangat bahaya. Macam tu. Ada lagi soalan tak? Yang lain? Akif ke? Daniel Hazim ke? Aisyah ke? Ada lagi? Ada lagi?
Okey, kalau tak ada, mari kita sama-sama kita tutup. Okey, kita tutup. Kita buat kesimpulan lah. Sebelum buat kesimpulan, cikgu ada soalan sebenarnya. Okey. Soalan ni soalan yang agak baik. Ni soalan dia. Ni soalan dia. Okey. Pengaskan kuasa dalam pemerintahan negara penting untuk mewujudkan pentadbiran yang adil dan saksama. Okey. Awak nampak tak? Nampak tak pelajar-pelajar? Sebab dia kecil sangat tu. Nampak tak? Tak nampak. Okey, tak apa. Cikgu copy semua. Okey. Soalan ni sangat baik. Okey. Cikgu buka Word. Kejap bukan. Cikgu copy semua. Buka Word baru. Sekejap Sekejap, cikgu buka words yang baru supaya awak boleh lihat. Okay. Okay, baik. Sebelum words tu buka, okay, kita buat kesimpulan dulu. Okay, jom. Okay, ini dia. Kesimpulan ni lah atau rumusan. Okey. Demokrasi negara kita adalah asas pemerintahan negara kita lah, yang mengambil kira nilai-nilai tempatan dan warisan budaya bangsa. Dan kita laksanakan mengikut acuan kita sendiri. Okey, walaupun mengikut model Westminster daripada England, tapi acuan kita sendiri berdasarkan nilai-nilai tempatan dan budaya bangsa. Okey, dengan mengutamakan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Okey, asasnya setiap individu ada hak sama rata okey, pada setiap warga negara atau individu, dikawal dan diseimbangkan. Okey, melalui kedaulatan raja berpelanggan. Okey, itulah dia demokrasi berparlimen ni. Okey, dia memberikan hak kepada semua, hak sama rata kepada setiap warga negara. Ini ada yang tak faham satu lagi ni, hak sama rata. Okey. Ada pihak yang nak, bila dia dengar ni, dia nak, jadi maksudnya kita patutlah menggunakan konsep normalization. Maksud sama rata. Okey, sama rata dekat sini bermaksud adil. Okey, adil di sini dalam konsep, dalam isu kewarganegaraan, bangsa lain tidak boleh mempertikaikan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera Sabah dan Sarawak. Tak boleh, sebab itulah yang telah dipersetujui. Okay? Itulah yang telah dipersetujui. Ada pelajar nak masuk ke? Aina Masara nak masuk. Okey. Ambil dulu. Alright. Itulah yang disetujui. Jadi tak boleh hak sama rata ni. Tapi dari segi kebebasan asasi hak. Itu je. Kan? Contoh kebebasan asasi. Boleh bersatuan. Semua boleh mendapatkan kebebasan diri. Boleh bergerak ke mana-mana. Boleh mendapatkan harta. Okey, boleh cari duit. Boleh cari rezeki. Itu hak sama rata. Boleh hidup dengan, nak hidup selesa. Boleh. Tapi dalam perkara tertentu, okey, kita tak boleh semuanya normalization. Contoh dari segi agama, okey, kita nak buat, okey, tak ada paksaan semua warga negara nak menganut agama apa-apa. Jadi susah macam tu, nanti orang Melayu ada yang murtad. Itu bukan hak sama rata, itu normalization yang tak patut yang kita buat. Ada pihak-pihak yang perjuangkan benda ni, dia kata demokrasi inilah dia. Sedangkan kita belajar demokrasi berparlimen ni, kita laksanakan mengikut cara kita sendiri. Cara kita sendiri, acuan yang mana acuan kita sendiri berteraskan orang Melayu dan agama Islam sebagai sebagai mula-mula sekali negara ni dibentuk. Melayu lah, berasaskan Melayu. Sebelum kita terima bangsa-bangsa lain sebagai penduduk kita, sebagai rakan kita. Itulah maksudnya. Ada pihak-pihak lain ni memperjuangkan normalization kepada semua aspek. Itu jadi sekular tu. Itu ada dalam
Dalam mana? TikTok ke? Viral baru ni ada satu orang makcik tu kata, buat apa dah semayang? Dia cakap Kelantan. Pernah tengok tak? Pernah dengar tak? Pernah tengok tak video tu? Video viral tu? Ha? Tak. Tak pernah? Oh, kalau tengok berapi tengok, dia boleh pertikai buat apa semayang-semayang. Orang lama dah tersemayang kan? Orang lama dah tersemayang. Oh, dia cakap ada tu. Awak cari dekat Facebook. Ada video atau Facebook, tulis kat watch video viral makcik pertikaikan semayang. Ada. Awak tengok dengar video tu apa? Tak tahulah kalau video tu dah delete kan? Nah, okay? Boleh pertikaikan semayang. Dia jadi sekular kan? Buat apa kan? Okay? Itu sebab dia cakap tu demokrasi berparlimen negara kita ni dia mengikut acuan kita sendiri. Okey, seterusnya rumusannya bentuk pemerintahan kita ni dia unik Kita ada kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kita guna dua-dua. Okey. Kalau kita guna satu saja demokrasi berparlimen, maka negara kita negara republik macam Indonesia dan Singapura. Sebab tak ada raja kita tolak raja tu. Jadi kalau ada raja namanya raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, dan sistem ni setakat ini berjaya mewujudkan kestabilan walaupun ada satu ketikanya ada pergeseran. Okey, adanya masalah-masalah antara kaum. Selagi tak ada peperangan, rusuhan, maka cikgu boleh cakap masih lagi stabil. Tapi sebagai warga negara, kita jangan cuba timbulkan bibit-bibit perpecahan kaum. Bibit-bibit permusuhan dengan kaum. Okey, bibit-bibit membenci. Okey, bibit-bibit mengaibkan orang. Zaman sekarang okey, zaman sekarang tengok aib orang terus sebarkan. Okey, terus sebarkan dalam ni. Tak eloklah kan. Baik. Begitulah pelajar-pelajar okey, baik. Okey. Mari kita lihat bimbingan menjawab soalan menganalisis berkaitan dengan pengasahan kuasa. Soalan ni aras tinggi. Okey, aras tinggi Aras tinggi maksudnya kesukarannya susah. Okey, dia punya aras berfikirnya adalah analisis. Okey, kesukaran tinggi. Okey, nanti kita akan berseminar dan bengkel tentang kebat, aras tinggi, susah ni semua ni hari Khamis ni insya-Allah. Bila? Pukul 9 pagi. Jangan lupa nanti secara Google Meet. Okey, dijemput semua hadir. Okey, selama mana? Berjam saja. Okey. Alright, jom kita tengok. Okey, di sini. Sekejap Okey, cikgu copy. Boleh tak? Baik, tak keluar. Oh, ada. Okey, cikgu besarkan Okey, cikgu besarkan semua sebentar. Okey, Ctrl A. Yang ni cikgu buat 14, font dia 14, bold. Okey, yang ni, yang lain cikgu buat font 12. Okey, kemudian besarkan. Nampak tak? Nampak tak, student? Respon? Nampak. Okey. Baik. Soalan yang sangat-sangat baik dan betul-betul menguji pemikiran kita dari segi berfikir secara menganalisis. Apakah maksud menganalisis? Okey. Jadi menganalisis ni ialah kita pecahkan, kita cerakinkan. Cerakin ni kita pecahkan. Okey, maklumat atau pengetahuan sejarah dalam bentuk komponen yang lebih kecil. Itu namanya menganalisis, mengikut kategori ataupun mengikut pengelasan yang tertentu. Okey, ikut kategori Baik. Jadi jawapan ni jawapan menganalisis lah. So, pengasingan kuasa dalam pemerintahan negara penting. Penting ni. Typing error. Okey, untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan seksama, buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Memang aras kesukarannya tinggi. Susah soalan ni.
Tetapi jawapannya kita tak boleh ambil bulat-bulat daripada buku teks, kita kena pecahkan. Kita ambil, kita tapis, kita pecahkan, jadilah seperti jawapan ini. Okey, yang pertama, kita kena fahamkan soalan. Okey, jadi dia nak bukti bahawa sistem pemerintahan negara kita ni mengguna pakai konsep pengasingan kuasa. Okey. Supaya dia adil dan sesama, dia nak bukti. Jadi bukti awak kena beri jawapan berdasarkan buku teks. Yang mana satu? Tengok. Inilah dia. Kuasa pemerintahan dipecahkan kepada 3 badan. Dipecahkan kepada 3 badan. Okey. Mana highlighter pen ni? Ni ikut. Ya. Dipecahkan ada 3 badan, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Di sini awak dapat satu markah kat sini. Baik, tak ada pula. Mana highlighter ni? Sini. Okey. Baik. Okay. Okey, itu satu markah kat situ. Jadi kita nak jelaskan bukti pengasingan kuasa. Inilah dia. Bukti dia, nampak? Dipecahkan kepada badan eksekutif, perundangan, kehakiman. Asing tak kuasa? Asing lah. Dipecahkan. Kan? Dipecahkan. Kemudian setiap badan mempunyai fungsi atau peranan kuasa atau khusus masing-masing. Okey. Fungsi atau peranan kuasa khusus masing-masing. Ni yang kedua. Nampak? Okey. Ni cikgu ada cakap tadi, tidak boleh mencampuri bidang kuasa. Okey. Tidak boleh mencampuri bidang kuasa badan lain. Mengelakkan salah guna kuasa. Dah berapa dah? 4 markah. Okey. Dah 4 markah di sini. Okey. Pak, setakat ni faham tak soalan ni? Okey tak student? Okey tak? Okey kan? Okey je. Alright. Baik, tengok sini pula. Okey, Badan Perundangan mengubah undang-undang. Okey. Badan Perundangan mengubah undang-undang dan melaksanakannya adalah badan eksekutif. Okey. Dan melaksanakannya adalah badan eksekutif. Tak boleh Badan Perundangan mengubah undang-undang, laksanakan Badan Perundangan juga. Tak boleh. Dia laksana mesti badan eksekutif. Badan eksekutif kena melaksanakan undang-undang dan tak boleh pula dia gubah undang-undang. Itu sebab dia balik kepada atas ni. Tidak boleh mencampuri bidang kuasa badan lain. Begitu. Baik. Sekiranya timbul konflik atau kekeliruan. Okey. Nampak? Badan kehakiman bertindak sebagai penyelesaian. Troubleshooter. Okey. Dan inilah dia dapat membentuk konsep semak dan imbang. Okey. Okey, kuasa tertinggi pemerintahan pula YDPA. Yang Tuan Agung sebagai kuasa tertinggi. Dia mengetahui 3 badan ni. Okey. Baginda mengetahui 3 badan ni. Okey, berkecuali dalam hal politik negara, ekonomi dan dasar negara. Okey, maksudnya baginda tidak terlibat secara langsung. Okey. Sebagai kuasa pengimbang, meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi ataupun perselisihan antara kaum. Alright. Okey tak setakat ni? Ni dia. Okey. Cikgu boleh tak ditolong share kat dalam Telegram? Boleh? Kejap, share sekarang. Cikgu share sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Okey. Yang ini cikgu print screen. Okey, mana Telegram awak ni? Ni kan. Sekejap Okey, send. Okey, dah. Okey, lagi. Buka Word balik. Okey. Send lagi. Alright, seterusnya. Okey. Alright. Dah tu. Alright, cikgu dah send contoh soalan bimbingan menjawab lah ni. Okey, baik, tapi pelajar-pelajar yang ini
Ya, ini rangka jawapan rangka jawapan. Okey, jadi pastikan nanti dalam peperiksaan anda menjawab dengan jawapan yang penuh, esei yang lengkap dan sebagainya. Alright. Baik, cukuplah setakat itu. Okey, 1 jam 15 minit. Lebih kuranglah kita apa nama? Kita kelas. Okey, jadi lepas ni kita akan masuk bab yang keempat. Bab yang keempat ialah sistem persekutuan kalau tidak silap cikgu. Okey, cuba kita tengok kejap. Kalau tak silap cikgu, bab 4 ni sistem persekutuan. Kan? Okey, sistem persekutuan Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, mari kita sama-sama cakna sikit, refresh balik bab 4 dengan menjawab soalan objektif. Jadi rujuk buku teks anda. Okey, muka surat 62. Kita buat pemahaman dan pemikiran kritis. Okey, baik. Okey, apakah jawapan bagi nombor 1? Cikgu bagi masa 1 minit untuk awak berfikir dan jawab. Okey, 1 minit. Tak tahu, tengok buku. Okey, cuba jawab sekarang. Muka surat 62. Yang tak ada buku, tengoklah di skrin masing-masing. Okey, 1 minit apa jawapan dia? Okey, untuk soalan nombor 1 ni kita dah belajar dalam majlis raja-raja. Majlis raja-raja. Okey, kita dah belajar dalam bab 3. Ada topik tentang majlis raja-raja. Okey, jadi apa kepentingan Cak Mohor ni? Dalam buku teks tu ada Cak Mohor tu. Okey, apa jawapan anda? Silakan. C. Okey, yang lain? C. Dan okey, yang lain? Okey, ada mesej tu, tengok mesej benda tu. Okey, tengok mesej. Okey, ada mesej daripada kawan awak ni. C juga. Okey, kata C Alright. Baik, kita lihat jawapan dia. Baik, benar jawapannya adalah C. Alright. Ni jawapannya lah C. Good job. Okey. Baik, nombor 2. Apakah kuasa badan X? Okey, cuba jawab sekarang. Apa kuasa badan X pula? Mula-mula kena tahu apakah badan X tu. B. Are you sure? Ini kelas 5 AB semalam banyak kantoi ni soalan ni. Cek balik, Aida, cek balik. Tengok dalam buku teks, tengok tadi baru kita belajar badan kehakiman, fungsi badan kehakiman. Tengok balik yang tadi. Yang kita belajar tadi, buku teks. Dia ada berapa fungsi tu? Jawapannya ialah A. Okey. Mentafsir. Dia mentafsir perlembagaan. Okey. Dia semak sama ada undang-undang itu dia sah dari segi perlembagaan ataupun tidak. Okey, jawapannya ialah A. B, meluluskan undang-undang ni badan perundangan.
Yang mana meluluskan undang-undang ni adalah undang-undang yang diluluskan di peringkat negeri akan diserahkan kepada Dewan Negara. Undang-undang yang diluluskan di peringkat Dewan Rakyat akan diserahkan kepada Dewan Negara untuk dibahaskan. Jadi B ni badan perundangan. Baik, C menggubah dasar-dasar negara adalah badan eksekutif. Berdasarkan undang-undang, so badan eksekutif lah yang akan menggubal dasar-dasar negara. Contoh tadilah 60-40, 60 graduan adalah dikeluarkan dari cabang STEM. Katakan, itulah dia dasar dia. Baik, D membahaskan perbelanjaan kerajaan adalah badan perundangan. Jadi X ni badan kehakiman. So jawapan yang paling tepat adalah A. Okey, nombor 3. Apakah jawapan anda? Senang je ni. Yang dah tahu boleh terus maklumkan secara lisan. Onkan mikrofon. Adakah C? Adakah C? Ingat, menggubah undang-undang negara ni badan perundangan. Ni sekarang ni soalan badan eksekutif. Badan eksekutif. Tengok kat atas tu, badan eksekutif Yang Adakah badan eksekutif B? ni adakah B? Adakah B? Adakah C? Adakah okey, yang lain macam mana yang lain? Akif, Aisyah. Yang lain ni siapa lagi atas talian ni? Banyak amat. B. Aisyah apa Aisyah? B. B. Ada cakap B. Okey, baik. Jawapannya ialah bola. B. Okey. Baik. A kita tak boleh terima meluluskan sistem cukai baru. Ini adalah peranan badan perundangan. Sedangkan maklumat dalam soalan badan eksekutif. Baru. Okey. B ni betul lah. Ini tugas dia melaksanakan dasar negara. Bila dasar negara tu contoh 60% graduan STEM, 40% graduan jurusan lain. So, kena laksanakan dasar tersebut dengan memperbanyakkan kursus-kursus di peringkat pengajian tinggi berkenaan dengan STEM. Kan? Baik, menggubal undang-undang negara adalah badan perundangan, bukan eksekutif. Mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat ni adalah peranan badan kehakiman. So, paling tepat adalah bola, melaksanakan dasar-dasar negara. Alright. Begitulah pelajar-pelajar. Okey, kita cakna sikit minda kita tentang pelajaran yang kita sudah belajar. Begitulah Okey, ada apa sebarang soalan? Ada apa-apa soalan? Silakan. Sebelum kita tamatkan kelas kita ni 1 jam, lebih kurang 1 jam setengah lah kan. Tak sampai 2 jam. Cukup lah tu, tak boleh lama-lama. Kelas online ni tak boleh lama-lama sebab dia kekangan pada strain mata Mata akan jadi letih untuk mata. Okey. Cikgu rasa cukup lah 1 jam setengah. Cikgu pun tak larat lama-lama kelas online ni. 2 jam tu paling tinggi lah. Paling tinggi. Lebih pada tu tak larat dah cikgu untuk online. Kalau bersemuka tak apa. 4 jam straight pun cikgu boleh kan. Okey, jadi ada nak tanya silakan. Cikgu yang pasal bengkel tu kan. Ada orang tanya. Bila tu ada. Cikgu cakap tadi hari Khamis ni. Hari Khamis ni macam mana, ada percanggahan tak? Ada percanggahan dengan kelas tambahan lain ke? Tak ada. Tak ada, kita on lah. Okey, ajak semua ajak. Ajak semua kawan-kawan, tak kisah daripada mana-mana daripada kita utamalah sekolah kita dulu. Daripada kelas B Nanti cikgu iklankan dia punya cikgu iklankan lah apa nama kelas atau seminar ni dalam Telegram nanti. Okey. Apa cikgu? Tak tahu lagi. Cikgu cakap tadi dalam kelas dalam kelas online tadi pukul 9 pagi sehingga pukul 11. Boleh cikgu. Kena buat malam, tak payah. Malam rehat lah. Cikgu nak rehat malam. Tak raya ke dah cikgu. Malam rehat
Okey. Walaupun awak bercuti, cuti sekolah kan 2 minggu. Cikgu tak bercuti sebenarnya. Cikgu ramai tak bercuti. Ada kerja-kerja nak buat di peringkat sekolah, di peringkat daerah, di peringkat jabatan pelajaran. Malah ada yang melaksanakan tugas-tugas di peringkat kebangsaan pun ada. Kan yang masih belum selesai kan. Jadi begitulah, itu tak apa, itu tanggungjawab cikgu. No hal lah benda-benda begitu kan. Sebab cikgu dibayar gaji untuk itu. Kan. Tugas awak ialah belajar je. Alright. Jadi jangan lupa kita jumpa lagi hari Khamis ni untuk seminar dan bengkel bimbingan menjawab soalan kebat dalam SPM Sejarah Ketas 2. Okey. Dan untuk minggu depan, okey, cuti minggu depan kita akan buat kelas tambahan lagi. Okey, mungkin 2 kali minggu depan, tengoklah macam mana. Kita tengok keadaan supaya kita dapat habiskan bab 4 dan juga bab 5 sebab soalan peperiksaan akan sampai bab 5 untuk tingkatan 5. Okey, bab tersebut cikgu akan beritahu tapi cikgu tak boleh bagi soalan supaya awak boleh fokus untuk ulang kaji. Jadi awak bersedialah soalan kalau tak silap cikgu diberitahu soalan sedang dibina dan akan diberikan kepada pihak sekolah selewat-lewatnya seminggu sebelum peperiksaan. Okey. Jadi awak bersedialah untuk bukan saja sejarah, untuk semua subjek. Okey, jadi begitulah belajar-belajar kita santai-santainya, awak relax lah, tak payahlah nak stres sangat kan kelas tambahan pada waktu cuti ni. Kalau tak sempat tak apa, dengar rakaman pengajarannya kan, ada rakaman pengajaran. Kalau ada free lapang tak buat benda-benda sempena PDPR dan PKP 3.0 ni kita dengar kita sertai rakaman kelas cikgu dan juga seminar nanti. Itu sajalah belajar-belajar. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Silakan. Ada lagi? Okey, senyap saja, maksudnya tak ada lah kan. Okey, kita akhiri kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih Al-Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti cikgu berikan link Shopee tu nya. Awak bolehlah beli buku tu Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ditangguhkan. Okey, jumpa lagi hari Khamis ni. Bye. Cikgu. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Cikgu. Alright. Okey, jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Alright. Okey. Jumpa lagi belajar-belajar